Amboi, Kak Yasmin Yaakob, soft depan Assalamualaikum. Riza Ahmad Nawi, macam dah lama tak sebut nama ni. Masya-Allah. Zaitun Zain, Noni Nadia, busy ke? Ramai peminat ke daripada semalam? Masya-Allah. Alhamdulillah. Cik Rodia Sharif, Siti Rohaya Happy ni jiran saya ke? Subhanallah. Azura Rahmat, Siti Rofa'ah, Badrun Ismah Liza, Altamis Furqan, Nur Sita Ngadimin, Robiah Yahya, Opah Azna, Nur Haniza Hamid, Nur Azlina Syukur, Nazatul Naina. Terima kasih Kak Naza mewakili sahabat-sahabat La Tahzan semalam menziarahi bonda tercinta Cik Yang Hasnah. Okay, semoga syurgalah tempat ibu yang baik itu, insya-Allah. Oops, nama dah naik ke atas, tak sempat baca. Siti Atikah Tukimin, Na Suhana, Mas Liza Bagiran, Kak Mas tak sabar match. Subhanallah. Juriah Nur, Dilanim Ibrahim, Ku Zurinaku Ahmad, Fazlina Sa'ad, Ida SPPK, Siti Ajah, Latifah Ali. Apa khabar cik? Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Romna Mansuri, rindu orang Singapura. Subhanallah. Rifka Husni, Rudia Arsyad, Hanida Mansur, Rakiah Abdul Rahman, Wani Yahya, Hawa Mida, Syarifah Banun, Nur Liza Zakaria, Rozana Haripin, Alhamdulillah, Fatimah Umar, Siti Anisah Mas Nur, Lia Arif, Nur Azni Osman, Siti Azmahani Mamat, Anissa Syari, Tuan Fauziah, Tuan Mat, Khalijah Muhammad, Zadila Irsad. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, semangatnya Noni ni nak kena pin ni Noni. Subhanallah. Okay, bagus. Okay, subhanallah. Boleh copy Noni Nadia tim khidmat. Subhanallah, sangat-sangat nak berkhidmat. Alhamdulillah, semoga bahagia til jannah bersama pasangan kekasih syurganya. Amin. Naimah Uthman, subhanallah, subhanallah. Amin, amin. Rifka Husni, amin. Alhamdulillah. Ya, Siti Khadijah AR, Inas Alina, Wuryanti Wurin Ali, Rohana Jalaluddin, Kaslina Kasim, Amalia Bushra. Masya Allah, boy, duduk kata Ustazah ceria. Rindu sangat-sangat. Kak Romna, orang Malaysia dah boleh masuk Singapura ke? Saja nak kacau orang Singapura ni. Kamaliah Tok Wan, Nurul Hayatun Abdul Muttalib. Subhanallah. Betul Kak Rifka Husni, La Tahzan sentiasa di hatiku. Wan Radiah, Latifah Sukarjo, Azrina Abdul Hanif, Rohani Darham, Alaikumussalam, Siti Zuraida Ibrahim, Baizura Badlisha, Yusni Zayaziz, gembiranya dia, jeng, Masya-Allah. Hasnah Muhammad Isa, Alhamdulillah. Last kita baca Fatin Siti ke? Fatin Siti Rusia. Tulisan Jawi dia macam kecil sangat kan? Subhanallah. Zaliha Zainal, Nurlila Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya-Allah. Cik Rodia jangan nak duk buat tak baik tau. Bukan sentiasa, bukan ustazah hari-hari senyum ke? Tak baik dia kata sebab ustaz balik, ustazah senyum. Ustazah jumpa Cik Rodia pun ustazah senyum kan. Kecuali nak kena babak. Okey, lebih 400 orang dah. Masya-Allah. Kenapa tudung saya ni macam tersangkut-sangkut kat belakang sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita start ya. Sambungan semalam saya tulis dekat kita punya description tu adalah saya tak usik dah yang semalam punya tajuk tu. Saya tulis sambungan 1. Fatimah Omar, operasi rumah tu. Kak Fatimah pun mangsa banjir ke? Amboi, Kak Nazar lain macam. Pandai hampa nak ngusik ustazah Apa nak ngusik-ngusik ustazah tu, main belanja kami minum after ustaz 7 hari. Okay, faham kan 7 hari tu apa? InsyaAllah, Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah Faridah Ahmad,
Semua keluarga La Tahzan adalah seperti sebuah keluarga. Kita doakan semua sekali, sayang-sayang sekalian, kita semua dalam ujian sebab kita masih hidup. Ujian yang paling besar dan last bila namanya hidup tu adalah bila datangnya ajal. Nanti bila masuk tu dah tak dinamakan ujian, sudah dinamakan azab, siksaan, disebabkan kita tak redha dengan ujian yang Allah beri ketika di dunia. So La Tahzan menghimpunkan kita, menguatkan, mengukuhkan jiwa-jiwa kita untuk apa, sahabat-sahabat muslimin muslimat? Untuk bagi tahu pada diri, hidup memanglah ada ujian. So apa sahaja, kan kita nak pinjam bahasa mudah lah, relax bro, relax sis. Kan hidup memanglah ada ujian. Kalau tak ada ujian, bukan hidup namanya. Okay, jadi ujian tu semua orang tak mungkinlah sama. Kalau sama jenuhlah pula, kan? Kalau sama jenuhlah pula. Kan ustazah, semua orang adu kat ustazah saya kan, Masya Allah cik yang ada kat sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Cik Yang Hasna. Kita semua keluarga La Tahzan mengucapkan takziah. Semoga ibu yang baik itu insya Allah bersemadi bersama para salihin dan salihat, orang-orang yang baik insya Allah berada bersama golongan orang-orang yang baik, dihimpunkan kelak nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang baik di dalam tempat yang paling baik. Apakah itu? Itulah syurganya Allah. Maka Cik Yang Hasnah adalah anak yang baik, insya-Allah. Mana tahu nanti Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik, berita baik, kita tak tahu kan. Jadi insya-Allah moga Allah redha pada kita, moga Allah ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah semua sekali. Maka kita nak kurangkan beban, kita nak rasa lapang. Mungkin kadang-kadang masalah kita tu tak settle pun, tapi disebabkan kita balik kepada Allah, kita pun jadi pelik dengan diri kita sendiri. Apa hal sekarang ni? Sekejap melihat jenazah bonda Cik Yang Hasnah semalam dapat beri kucupan terakhir. Kak Nazar, okay, saya wakilkan tim khidmat utara Kak Nazar untuk ziarah bondanya Cik Yang Hasnah di Bagan Serai. Jadi Kak Nazar di Kulim taklah jauh sangat. Jadi Kak Nazar cakap, Kak Nazar orang terakhir kucup jenazah, Kak Nazar niatkan semua ni wakil-wakil untuk semua kita. Masya Allah, terasa ukhuwah di hati. Sebab walaupun kita tak bersama-sama, tapi di seluruh Malaysia, di mana-mana, Masya Allah, terasa kawan kita sedang berduka kehilangan ibu. Dan ada ramai lagi sahabat-sahabat La Tahzan yang sedang berduka. Percayalah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau hujan pun pasti ada cerahnya, kalau malam pasti ada siangnya, kan? Maksudnya semua yang gelap gelita akan nanti bertemu dengan sinar. Dan orang yang dalam sinar jangan duk syok sangat sampai melampau-lampau. Sebab kalau ada siang pasti ada malam, kalau ada cerah pasti ada gelap. Begitulah. Okay? Jadi hidup kita ni kena ready sahaja. Okay? Bila tiba giliran kita nanti, sebab Allah beri jiwa istiqamah dalam La Tahzan, insya-Allah kita mampu, kita kuat, lapang dada kita. Okay? Lagi diuji Allah, lagi mantap beribadah. Kita tak nak apa tandanya kita redha dengan ujian Allah. Makin diuji, kita makin dekat dengan Allah. Kalau kita kata saya redha, sebut di lisan redha, tapi beribadah makin malas. Masya Allah. Lis Daud pun pergi ke? Sebab baru je macam tengah tidur. Lis Daud pun pergi ziarah maknya Cik Yang Hasnah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagusnya. Padahal Lis Daud duk KL ni. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, sebab ustazah bersembang dengan maknya Cik Yang, daripada subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika jemaah umrah 11 Disember nak terbang di KLIA, sanggup jumpa ustazah di KLIA, nak jumpa dengan ustazah, dengan Cik Yang Hasnah, kan? Elok kita jemaah 11 Disember dalam flight, nak landing siangnya tu, mak Cik Yang Hasnah meninggal dunia. Mak Su Zunaizah Ahmad, wah, bau Mekah ni, bau Madinah ni, Masya Allah. Sihat ke? Kuarantin di mana tu? Semoga Allah jaga elok-elok. Minta maaf Mak Su, belum sempat jawab WhatsApp Mak Su lagi. Macam-macam.
Maklumlah kan, berapa hari duduk seorang, lepas tu sekarang duduk berorang campur orang. Macam tu. Okey. Tak payah nak merepek boleh dah Ustazah. Kita baru nak mula ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Terasa macam semua anda berada di depan mata Ustazah. Terasa eratnya keluarga La Tahzan. Masya Allah, Masya Allah. Ya Mazni Ahmad, makin diuji makin dekat dengan Allah. Itu tanda orang reda. So senang je nak kenal diri kita ni macam mana, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Bila mulut kita kata reda, tapi sembahyang makin malas, tidak taat kepada Allah, di hati tu menyalah-nyalahkan Allah. Why me? Why me? Kenapa aku bukan dia yang diuji begitu? Kan? Itu di lisan je reda. Itu yang kebanyakannya kita reda Ustazah. Tapi duk ada tapi lagi tu belum cukup reda lah. Zan Aizan muncul, kita pun rasa terkejut. Zain Aizan baru share dalam grup tim khidmat bahawa sahabatnya, sahabatnya baru tahu ni, tanah runtuh di Sungai Penchala, Masya Allah. Dan keluarga itu sekarang ni tak ada rumah lah kiranya. Rumah ni dah tertimbus dah dengan tanah runtuh ni. Lepas tu perut macam menunggu hari je Ustazah tengok, besar sungguh perut tu. Subhanallah mengandung. Semoga Allah jaga. Allahu Akbar di mana-mana. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, saya bersyukur pada Allah dan saya pohon dengan sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Ni Ustazah Muzayyanah ni, Kak Naza ni, dia lupa nak tukar nama dia, tapi jadi Ustazah Muzayyanah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kan orang confuse Kak Naza. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Reda biar di hati, di lisan. Okey, sekarang kita nak terus sahaja kepada perkara kedua dalam sambungan bab 154, tanda-tanda ketauhidan. Tanda-tanda ketauhidan. Siapa yang tak dengar kuliah semalam, Ustazah menggesa, tolong dengar kuliah semalam, sebab bab tanda-tanda ketauhidan yang pertama kita sebut semalam, memaafkan. Kan, tanda ketauhidan yang pertama, memaafkan. Ada beberapa ayat Quran kita dah bahas dan mampu insya-Allah melembutkan hati-hati kita yang keras. Apa rasa anda ketika mendengar kuliah semalam? Rasa macam, ya Allah, dinasihat, hati yang keras boleh menjadi lembut insya-Allah. Yang ego boleh meruntuhkan tembok egonya insya-Allah. Sebab kita tak nampak lain, nampak Allah. Kita nak mengesakan Allah. Itu sebab jangan pelik. Pelik Ustazah orang tu, orang dah buat macam-macam kat dia pun maaf. Kalau saya hidup le. Itulah bezamu dan dia. Dia orang yang bertauhid, mengesakan Allah, maka dia boleh memaafkan dengan mudah. Saya pun, saya sembahyang juga Ustazah. Sembahyang, tutup aurat, nampak macam ciri Islamik, tetapi susah nak memaafkan orang. Maknanya ketauhidan kita masih rendah. Anda faham? Subhanallah. Jadi kita tak payah nak kecam orang, nak tuding orang, itu betul tak betul sana sini. Sini perlu dituding dulu. Sini. Kan? Macam mana aku nak tahu nanti aku ni mudah ke syurga atau tidak? Macam mana aku nak tahu Allah redha pada aku ke tidak? Tanda-tanda ketauhidan tak payah tunggu orang. Hazliza Mukhtar, tolong scan Ustazah Zai. Agak-agaknya tauhid level mana ni? Tak boleh. Salina Jaafar cakap, Bibi Ana Wahid, Baizura Badlisha, Ustazah tak sabar nak jumpa Ustazah. Kenapa? Sebab saya nak suruh Ustazah scan saya. Level tauhid, level mana? Pergilah jumpa Tok Moh mana, Tok Guru mana pun takkan ada siapa yang boleh memastikan.
diri kita, sahabat-sahabat. Ya Allah, macam mana aku nak mengatakan aku mengesakan Allah? Macam mana aku nak kata aku nak hidup bersama Rasulullah? Di kampung akhirat aku nak melihat wajahnya Allah. Macam mana aku nak dikasihi, dirahmati sentiasa oleh Allah? Sedangkan orang buat salah sikit pun aku besar-besarkan. Aku tak boleh nak maafkan. Maka berbahagialah wahai hati, wahai jiwa yang sudah mempunyai jiwa memaafkan. Itulah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linda kecil, Masya Allah. Desiran ombak di mana? I is jealous. Cerita Linda kecil. Kau main lagi mendengar latahzan sambil mendengar desiran ombak. Kau main. Jangan duk berenang sudah. Okay, kita masuk yang kedua. Are you ready? Kan nanti hangpa jawab. Lama dah ready Ustazah duk pokpek tak habis-habis lagi. Okay. Yang kedua, keyakinan terhadap qada. Kita beriman kan kepada qada dan qadar. Kita beriman sahabat-sahabat kepada qada dan qadar. Jangan ada yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Allahumma salli ala Muhammad. Betul Kak Naza. Allahu Akbar, Masya Allah. Cuba tengok komennya Kak Naza tu. Jangan duk percaya dengan Tok Moh. Tengok kes bully yang dekat apa tu? Yang alah, selalu duk sebut lupa dah. Apa Farhan? Zulfarhan. Almarhum Zulfarhan. Masya Allah. Saya tenganga bila saya kata macam mana dia orang boleh kata dia tu curi laptop. Jumpa ke laptopnya? Tak Ustazah, mereka jumpa Tok Moh. Tok Moh kata yang curi laptop tu almarhum Zulfarhan. Maka semua mereka percaya. Kan sahabat-sahabat, pelik sungguhlah kita ni. Akhirnya budak tu mati dengan tekapan lebih 90 tekapan streka panas. Jadi kita takut benda-benda macam ni berulang. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab benda yang Allah tak redha kita buat, beriring dengannya adalah syaitan. Beriring dengannya adalah syaitan. Kita menyesal apa pun tak guna sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Budak tu tak boleh dihidupkan balik. Tekapan streka tu tak boleh nak delete macam tu saja. Kita bukan Nabi Isa. Nabi Isa tu antara namanya disebut Al-Masih sebagai, kalau Nabi Isa usap je sopak, diusap dia oleh Nabi Isa, Masya Allah, maka hilanglah sopak tersebut. Orang buta diusap je oleh tangan Nabi Isa yang mulia, terus celik mata orang tu. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul. Kita, saya ni Muzayyanah Al-Masih. Kenapa? Khairul Biriyah mai datang. Demam Ustaz, Ustazah sapu je kepala, hilang tu demam. Tak boleh sahabat. Kenapa ya Allah tak buat kita macam tu? Sebab takut nanti ada orang yang menuhankan kita. Wah, hebat kan? Sekali sapu je terus hilang sakit aku. Dah mula berlaku syirik. Kita hari ni sihat kerana ubat, sihat kerana jumpa orang tu orang ni. Jangan pernah bertuhankan dia. Allah yang izinkan. Sebab tu ada kisah-kisah di atas muka bumi ni, sakit. Round the world dah berubat. Macam-macam ubat dah habis, berhutang segala nak berubat. Masya Allah. Tiba-tiba taklah dia putus asa dalam usaha. Berehat seketika, sembang-sembang dengan jiran sebelah. Ini kes benar sahabat-sahabat. Sembang-sembang dengan jiran sebelah. Anak saya sakit ni, kan saya dah tak tahu nak macam mana. Lepas tu, boleh tak? Kan saya ni ikhtiar apa saja. Saya saja je ada air kat depan. Tuang air 1 gelas, suruh jiran sebelah tolong bacakan Fatihah. Manalah tahu menjadi penawar kepada anak-anak kita, kepada anak yang sakit tu. Kawan tu Masya Allah dengan yakin barakah daripada suratul Fatihah diminumkan kepada anaknya, disapukan kepada tubuh badannya. Dengan izin Allah sembuh. Sembuh tu hanya kerana sembang dengan jiran sebelah duk bagi ayak saja. Dia around the world dah dia berjalan. Rupanya sahabat-sahabat, bukan sebab kita jumpa doktor pakar kita sihat. Bukan sebab kita jumpa orang-orang yang hebat kita sihat, ubat-ubatan yang mahal, bukan. Sebab Allah nak beri pahala kepada usaha kita yang berganda-ganda. Dia tetap tak putus asa. Rehat sekejap daripada kepenatan berubat sana sini, sembang dengan jiran sebelah.
Ya Allah Ustazah, saya entah macam mana boleh dapat ilham terfikir sembangan jiran, tuang ayat minta dia baca Fatihah. Allah izin anak saya sembuh Ustazah. Sebab tu kita jangan bersangka buruk dengan orang. Jumpa siapa pun doakan saya, doakan saya. Kenapa kita minta orang doakan kita? Oh, ni takkanlah nak doakan aku ni rambut bergerbang macam ni, takkanlah makbul doa dia. Jangan. Sahabat-sahabat, minta doa sebab kita tak tahu doa siapa yang Allah makbulkan. Allah yang izinkan. Tapi jangan pula kita, saya takkan berubat apa-apa Ustazah. Saya takkan berubat. Kalau Allah tak bagi saya sembuh, saya takkan sembuh. La ilaha illallah. Allah yang suruh kita ikhtiar. Masya Allah sahabat-sahabat. Kalau kita tak nak ikhtiar, silalah kita berbuat apa saja atas dunia ni. Ya betul Farida Zakaria. Saya nak jumpa jawapan ni lah full Nurul Aryana. Yakin dengan Allah. Yakin. Tapi jangan ada putus asa. Kan sebab kita usaha dah 199 kali. Kita kata give up, harta aku dah habis dah. Banyak dah aku korbankan untuk aku sembuh, untuk aku sihat. Rupanya Allah nak sembuhkan pada kali ke-200. Orang yang ke-200 tu orang sebelah rumah je. Subhanallah. Anda faham? Allahu Akbar. Semoga yang COVID stage 5 tadi Allah beri kesembuhan. Cahaya Ma'arif, terima kasih semalam menghantar dessert untuk Ustaz. Balik daripada Mekah makan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Solat kita selama 40 hari sekali menzahiri. Subhanallah, subhanallah. Tak payah percaya benda-benda macam tu. Ikhtiar ni penting sahabat-sahabat. Sangat penting sebab di situ ada pahala. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, saya punya tab ni 838. Daripada tadi, so saya tak tahulah kehadiran anda macam mana hari ni. Subhanallah. Sarah Alwi, apa khabar? Baik. Keyakinan terhadap qada. Kita beriman kepada qada dan qadar. Apa sahaja ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bagi tahu hati kita. Itu yang Ustazah Zaiduk sebut berdamai dengan takdir tu. Allah dah beri, kita tak boleh tarik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda nak dengar cerita daripada grup Al-Fawwas. Ketika mereka nak terbang, PCR test mengejutkan mutawif yang sepatutnya pimpin mereka tak boleh terbang sebab kontak rapat kepada mak ayahnya yang positif. So 3 beranak tak terbang. Perjalanan lancar, bahagia, elok seperti sebuah keluarga. Tiba-tiba semalam di KLIA. Tu dia ujiannya para tetamu Allah. Tiba-tiba. Okay, sahabat-sahabat, sukalah jumpa dengan anda. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba Ustaz kata yang abang tak boleh keluar lagi ni. Pasal apa kan? Ada 3 beranak. 3 lagi. Fobia dah Ustaz dekat angka 3 ni. 3 beranak tak lepas home quarantine. Sedangkan ketua keluarga itu adalah kategori ASA lah. Bukan orang senang lah, maksudnya amanah saham akhirat. Punya tajaan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu dah sudah. Tak apa bang, urus je urus. So Ustaz paling last sekali keluar. Orang dah ada yang sampai kat rumah, Ustaz tak balik lagi. So ya Allah, lapaknya suamiku kan macam tu. Tapi tak apa, uruskan sampai selesai. Sampailah dapat, tak boleh merayu, mereka tak boleh balik Kelantan bersama dengan grup yang duduk Kelantan. So tak boleh. Jadi Ustaz uruskanlah. Sampailah dia diambil oleh driver hotel. Macam tu yang rupanya nak kuarantin kat hotel. Driver hotel akan ambil mereka di KLIA. Siap pakai PPE lagi tu. Ustaz kata, ya Allah, manusia ni takut berbenar dengan COVID ni. Pasal apalah. Tapi yelah, langkah berhati-hati kan. Kita tak tahu. Dia ambil daripada 3 beranak ni duduk kat hotel. Jadi kita sebagai mak ni kan, orang semua dah sampai kat rumah. Memanglah home quarantine, tak boleh nak jumpa ramai orang apa semua kan. Tapi kesianlah mereka ni duduk kat hotel 3 orang. Orang dalam grup dah, Alhamdulillah saya dah sampai kat rumah. Alhamdulillah saya dah sampai kat rumah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak ceritanya ujian tak pernah berakhir. Tak apa bang, tak apa. Cakapkan ada je rezeki Allah nak bagi. Yang ni macam mana ni abang, kesian ni. Kesian sangat ni sebab diorang ni bukannya orang mampu ni. Macam mana nak buat ni? Tak apa, bismillah, bayar je, insya-Allah ada je rezeki Allah nak bagi nanti. Subhanallah sahabat-sahabat, Ustaz yang nak bagi 2 bilik ke 1 bilik? 1 bilik je lah bang, mana kita nak mampu bayar 2 bilik. Macam tu. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, kita 7 hari tu
duduk dekat hotel kan, bayangkan darab berapa ringgit tu yang orang balik umrah. KKM pun kata tak pernah lagi lah, kalau misal kata reject diorang punya permohonan tu sampai KLIA buat rayuan, biasanya dapat orang balik umrah. Ni ujian untuk Ustaz Azwan lah, semuanya okey. Rupa-rupanya ada kesilapan masa anak, sebab kami duk nampak dia ada anak muda. Anak muda ni dalam minda kami daripada Malaysia lagi. Anak muda tolong Ustazah, anak muda mesti pandai nak isi-isi ni. Ada kesilapan ketika dia nak mengisi borang tu, kan nak kuarantin kat rumah tu, kita dah tak tengok lah sebabnya ada anak muda kononnya dalam keluarga tu. Tapi kita tak boleh ambil mudah macam tu lah, walaupun ada anak muda kan, sebab memang tak ada rekod, dia tak submit ke apa, wallahualam lah, tak tahu. Allahu Akbar, okay? Cobaan, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Okey, ambil lagi. Artinya anda harus menyedari bahawa ia tidak menyakiti kecuali itu merupakan ketentuan qada dan qadar Allah. Yang kita duk rasa sakit, yang kita duk rasa sakit tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ia merupakan ketentuan qada dan qadar Allah. Yang saudara-saudara kita hilang rumah, hilang segala-gala, yang kita dengar bayi jatuh ketika nak diselamatkan tak jumpa, wallahualam dah jumpa ke belum sekarang ni sahabat-sahabat. Kita fikir logik akalnya lemas lah sudah pastinya baby tu. Tapi Allah maha berkehendak, kita tak tahu cerita, saya tak berani cakap. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedih kan? Tapi itu qada dan qadar Allah. Anda bayangkan kalau dalaman ni senipis kulit bawang, biasa-biasa sahaja, anda ingat mampu ke bertahan, mampu ke kuat, mampu ke terus bersangka baik dengan Allah. Sebab tu sahabat, kita takut dengan cuaca hari ni, dengan bencana alam hari ni. Apa mesej yang Allah hantarkan? Kita tak sempat dah, tolong buat persiapan, kekuatan dalaman. Andai berlaku begini padaku, berlaku begini padaku. Macam mana yang kita nak buat persiapan? Rumah besar tak membantu apa, kereta banyak boleh tenggelam, sedara mara ramai tak boleh sampai nak menolong sebab jalan terputus. Anda nampak, kita hanya ada Allah. Kita hanya ada Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah. Jadi jom kita merasakan jiwa kasih sayang. Ya Allah, tak lena tidur. Kan semalam saya tak dengar bunyi hujan, ataupun saya tidur tidur apa, tak sampai hati nak sebut kata orang Kedah tidur mampui kan. Tapi kan saya tak pastilah keramat ni hujan ke tidak. Kalau ada jiran saya tak tengok lagi kat luar, Masya Allah. Tapi malam kemarin hujan tu saya berdebah jantung sahabat-sahabat. Ya Allah, selamatkan keluarga yang mangsa banjir. Mesti mereka lagi trauma. Aku ni yang bukan mangsa banjir pun aku dengar hujan trauma ni. Ya Allah, betul. Betul, Bukit Jelutung semalam naik lagi air. Dan di Puchong ada Shah Alam, apa nama kampung tu, Bukit Lancong. Lancong ke Lancang saya tak ingat kan sahabat-sahabat. Mereka dah berkemas-kemas dah sampai ke petang hari Ahad tu, berkemas. Isnin naik air lagi. Arahan keluar daripada kampung, air dijangka naik lagi dahsyat. Ya Allah, minta maaf sebut, memang kalau tak kuat iman boleh gila sahabat-sahabat, boleh gila. Dah berpenat-penat, sehelai sepinggang, tiba-tiba Allah tenggelamkan lagi kawasan. Memang boleh gila. Jadi jomlah kita berfikir, kita tak nak jadi orang yang ditarik nikmat akal iman ni oleh Allah. Kita balik sungguh-sungguh kepada Allah. Ketentuan Allah berlaku. Sedangkan seorang hamba hanyalah perantaraan terjadinya sesuatu. Kita ni macam alat saja sahabat-sahabat. Semuanya tu adalah kehendak Allah, haknya Allah. Kita hari ni ada handphone. Handphone saya ni hadiah seseorang. Kan adalah sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Alhamdulillah. Kan contohlah Ustazah kata, hadiah mak yah, tak payah pakai lah, letak ke tepi lah, campak je lah. Lepas tu bagi tahu dengan sahabat lah Tahzan, siapa nak belikan saya handphone baru, ambil gambar, handphone saya dah pecah. Kong Hasam punya Ustazah nak handphone baru, dia saja pecahkan handphone dia. Jawapan suka hati saya lah. Sekarang ni dekat tangan saya. Saya nak buat dia jadi apa? Saya nak campak segala. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan? Jadi kita nak sebutkan Allah memegang nyawa kita, Allah memegang hati kita, Allah yang memiliki kita sepenuhnya. Yang kita ada walau sebesar zarah hari ini adalah anugerah Allah, hadiahnya Allah, amanahnya Allah untuk kita.
Anytime Allah nak ambil, sahabat-sahabat, kita tak boleh nak kata, tunggulah ya Allah, aku tak ready lagi. Sampai hati kau ya Allah buat aku macam ni. Seperti mana handphone ni tak boleh bersuara. Pasal apa hang campak aku, Ustazah? Amboi hang nak handphone baru, hang campak je aku. Seperti mana? Kita yes memang boleh bersuara, sahabat-sahabat. Sebab itu kita boleh banyak dosa dengan diberi ujian oleh Allah. Kita melatah dengan keluh kesah yang begitu dahsyat. Macam mana nak latih aku redha ya Allah. Kuatkan aku ya Allah. Sabarkan aku ya Allah. Sebab kita punya iman. Beriman kepada qada dan qadar. Roshidah Nordin. Sekarang ke tu Roshidah, cuaca agak gelap dan bunyi guruh. Betul, bunyi guruh. Malam kemarin saya cukup berdebar jantung, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Faridah B, tanah runtuh di Sungai Penchala itu sebenarnya bila? Semalam ke? Saya tak dapat berita yang tanah runtuh di Sungai Penchala. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, berserah dirilah dan tunduklah kepada pelindung anda. Ya Allah, siapa yang melindung kita, sahabat-sahabat? Allah jua. Allah jua. Allah jualah tempat kita bergantung. Sebab tu Allah letak dalam surah Al-Ikhlas yang ringkas, yang padat, yang menjadi favourite kita duk baca dalam solat, tapi kita tak menghayatinya pun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ma makna Allahu samad? Allah tempat aku memohon hajat, Allah tempat aku bergantung, Allah tempat aku bersandar. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, kepala ingat lepas ni aku nak masak apa, tak ingat pun, sahabat-sahabat. Subhanallah, sedangkan suratul Ikhlas tu nak mengukuhkan jiwa kita. Allahu Akbar. Koyak juga ada juga yang berkata dah tahu kawasan banjir, kenapa bila rumah kat situ? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa sahabat kita yang tulis macam tu? Ada juga yang cakap dah tahu kawasan banjir, kenapa beli rumah kat situ? Tolonglah sahabat-sahabat, nak cakap macam ni tunggu reda keadaan nanti. Jangan sekarang. Betul sahabat kita ni cakap, koyak hati ni. Kau ingat senang. Kalau contoh harga rumah dekat situ 100,000. Kan sahabat-sahabat? Ya, masa dia beli mesti dia dah check dah semua tu, ni orang ada akal. Memanglah ada juga banjir, tapi tak adalah naik selalu. Macam makcik yang saya duduk jumpa dekat surau hari Sabtu saya berceramah tu. Wah, cik 20 tahun dah Ustazah duduk sini, tak pernah banjir. Kalau naik air pun teruk-teruk, banjir pun sampai kat depan tu je. Taman cik tak pernah naik. Sekali tenggelam terus, sahabat-sahabat. Mereka tidak dengan sengaja niat aku membeli rumah kerana ini kawasan banjir. Kerana aku dari kecil suka main ayak, idok le gitu. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jangan suka-suka je lah ziarah orang. Kenapa beli rumah kat sini? Dah tahu situ kawasan banjir. Mungkin dia tak tahu. Mungkin harga rumah itu saja yang dia mampu. Mungkin itu yang dekat dengan macam-macam lah yang dia nak. Lalu tinggi tawakalnya kepada Allah tu sebab yelah, orang sini kata bukan selalu pun banjir. Kalau banjir pun mungkin parah lutut je, okey lagi, boleh letak sofa dekat atas meja, contoh kan. Janganlah menambahkan sakit, menambahkan koyak jiwa orang yang ditimpa musibah tadi. Bahasa ni lah geram Ustazah dengar. Mesti diikat sikit mulut tu. Kan dia kena marah dengan Ustazah. Okey. Yang ketiga, saya tak kisah nak marah sebab saya tengok dari tadi 838 orang tak berganjak. Kelakar kan saya punya tab ni. Tak tahu pasal apa. Dia mogok ke? Baru ni Ustaz Azwan hadiah ni. Saya yang live pakai tab ni. Tak adalah baru sangat kan. Tapi dulu saya tak pandai pakai. Semalam saya ada live IG tahu muslimat. Saya menyampah sebenarnya kalau mereka panggil untuk live IG. Sebab saya tak suka IG. Saya tak kerti ber-IG. Yang ada IG Ustazah Muzayyanah Official tu diuruskan oleh Jaja. Kan? Pecah rahsia. Saya tak kerti IG. Tak apa-apa dah. Bila mereka ajak live IG tu, saya macam tak maulah kalau boleh kan. Tak mau. Jadi semalam saya live IG, saya pakai tab ni. So saya tak reti dah macam mana nak share dekat saya punya Facebook. Dah tak sempat dah nak buka laptop ke apa, tak sempat. Ya Allah, Jamalia Hassan Kamkama 1.7K. Jadi saya minta maaf lah kepada kawan-kawan yang baru. Peliknya Ustazah ni duk tergelak-gelak, duk tak memang macam ni. Kan memang macam ni Ustazah. Kawan-kawan yang dah dengar lama lah tahzan, saya tak boleh nak skema-skema. Memang macam ni. Sekarang sopan sikit.
ketiga. Kan? Ketiga. Penghapusan dosa. Masya Allah sahabat-sahabat. Nak tahu ketauhidan kita, tanda-tanda ketauhidan. Pertama, tanya diri aku ni, suka tak memaafkan orang? Banyak, tinggi, sikap suka memaafkan orang, ketauhidan anda tinggi. Kemudian keyakinan terhadap qada. Betul ke aku ni beriman kepada qada dan qadar? Betul ke sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan? Betul-betul subhanallah. Betul ke aku ni beriman kepada qada dan qadar? Kenapa beriman kepada qada dan qadar tapi tak boleh menerima ketentuan Tuhan? Subhanallah. Terima kasih Ruhaiza Umar dah faham dengan ustazah. Malu saya. Masya Allah tu saya duduk di kampus Sekir Baru Kedah, yang mana kawasan ni memang sentiasa banjir. Alhamdulillah kami semua reda. Kami semua reda. Duduk dekat Kuala Kedah subhanallah. Hujung bulan ini Ustaz habis je kuarantin, ustazah berada di Kedah. Kedah buat program Kedah berselawat. Doakan cuaca elok Kedah berselawat. So ustazah tak tahu lagi nak drive ke, nak fly ke kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab ustazah tak boleh tinggalkan KL hari Khamis tu. Ustazah ada dengar malamnya Jumaat tu last ustazah dengan Ikim slot tarbiyah. Kemudian ustazah terus gerak ke Kedah. 2:30 petang ustazah ada kat mana tempat dia? Dewan Seri Mentalun. Tapi tempat MB lah, jangan marah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Depa jemput dekat situ kot. Lepas tu depa susun lah banyak siri kuliah dekat Kedah. Rasanya sampai 2 Januari kot. Jadi insya-Allah orang Kedah, kita bukan nak rehlah utara tau, tapi kita nak jumpa jumpa dekat majlis-majlis ilmu insya-Allah. Baik, subhanallah. Ketiga, penghapusan dosa. Artinya anda harus menyedari bahawa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri anda, ya Allah sahabat, saya terus meremang bulu roma. Tolong gariskan kalimah. Tolong sahabat-sahabat kan. Anda harus menyedari bahawa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri anda adalah sebagai penebus dosa anda. Allahu Akbar. Sebagai penghapus kesalahan anda, sebagai pelebur kekhilafan anda, dan sebagai peninggi darjat anda. Ya Allah, ini adalah ubat, vitamin, suplemen bagi hati. Please sahabat-sahabat, saya memang meremang bulu roma. Saya memang sebab bila saya sebut perkataan ni daripada semalam saya baca buku ni. Ya Allah Tuhan, rupanya Kau duk bagi ujian ke aku ni sebagai cara Kau nak hapuskan dosa aku. Ini orang yang ada ketinggian tauhid kepada Allah. Tanda-tanda ketauhidan yang hebat pada dirinya. Asal dapat kemudaratan, kesusahan, ketidaksenangan, ke perkara-perkara yang kita tak suka, tapi di sisi Allah sebenarnya itu baik. Kenapa baik sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebenarnya Allah sedang hapuskan dosa kita. Ustazah, orang lain semua dapat benda baik-baik, kenapa saya dapat benda yang jahat? Kita tak tahu dosa kita banyak dan Allah sayang kat kita. Kita bukan orang yang diterima solat taubatnya mungkin. Kita bukan orang yang mampu puasa sunat banyak mungkin. Kita bukan orang yang sedekahnya diterima oleh Allah mungkin. Sebab asal bersedekah kita ada riak. Asal kita bercerita kat Facebook kita ada ujub, sahabat-sahabat. Allah nak bersihkan kita, lalu Allah datangkan perkara-perkara yang kita tak suka sebenarnya. Itu sebenarnya adalah penghapusan dosa. Jadi wahai orang yang bertauhidkan Allah, bila dapat mudarat, musibah, perkara-perkara yang kita tak suka, ya Allah, tolong sentuh dada kita ni. Aku tahu ini satu cara penghapusan dosa, ya Allah. Engkau ampunkan dosa-dosa aku ni, ya Allah. Engkau baik, Engkau tahu aku tak boleh bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki solat aku, ya Allah. Maka dengan Engkau berikan perkara yang aku tak suka, tapi aku tahu di sisi Engkau ini adalah baik, ya Allah, maka Engkau hapuskan dosa aku. Itu adalah sebagai penebus dosa, sahabat-sahabat. Itu adalah sebagai penghapus kesalahan anda. Bayangkan, senyum bila kita menerima kesusahan. Seperti Allah duk delete kita punya dosa satu persatu. Delete dosa satu persatu. Cantik je kalau kita melihat senyum. Contoh kan kita tengah depan cikgu. Cikgu, saya takut kena marah dengan ayah saya. Kenapa? Cikgu katakan terkejut kita.
bapak saya tu kalau nampak report kad saya merah nanti saya kena rotan. Tolonglah cikgu, padamlah yang merah tu cikgu. Satu markah je nak lulus warna biru. Tolonglah cikgu. Kita macam tu kan, merayu-rayu. Sahabat-sahabat, tiba-tiba cikgu kata tak apalah, walaupun dia ni merah satu markah je, rajin duk tolong angkat beg aku daripada kereta. Rajin sangat kalau aku ada apa-apa kan, dia yang tolong. Ringan tulang budak ni baiknya. Okey lah, kali ni je cikgu bagi. Padahal dah berkali-kali dah. Dah berkali-kali kita ni diberi peluang, sahabat-sahabat. Dah berkali-kali kita diberi peluang. Kan, COVID sembuh. Tanah runtuh, orang benakan rumah, contoh. Banjir, Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sakit, sehat. Allah beri kita macam-macam peluang. So cikgu pun cakap, ya kali ni je cikgu bagi. Cikgu pun padam warna merah tu, cikgu tengih 50% lulus. Boleh balik rumah kan? Boleh balik rumah. Bapak, semuanya biru. Oh, bapak. Ustaz Ali pun cakap dengan bapak dia kan, semuanya biru. Masya Allah. Sahabat-sahabat, seronoknya kalau kita nampak dosa-dosa kita sedang dipadam. Kesalahan-kesalahan kita sedang dipadam. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Itu baru cikgu kita padam warna merah tu nak tukar kepada warna biru. Rupanya kita beriman ni sahabat-sahabat. Bila kita dapat susah, Allah sedang gugurkan dosa, syaratnya kita reda. Tanya hati aku ni dah berkali-kali dah Allah bagi susah. Soalnya aku reda tak? Ustazah tak tahu sakitnya hati saya ni. Bila saya buat baik, orang lagi buat jahat kat saya. Ustazah tak tahu sakitnya hati saya ni. Ustazah tak perlu tahu sahabat-sahabat. Sebab Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah bukan tak tahu kau sedang sakit. Saudara-saudaraku yang dalam musibah banjir, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu? Full Nurul Ariana. Naughty kacau Ustazah. InsyaAllah Ustazah tak pernah ada merah lagi. Tak percaya tak jadi beradik. InsyaAllah. Itu nak cerita. Ustazah suka ngajuk. Ustazah suka mengajuk kan. Comel tau kalau budak-budak. Ustazah suka kalau bercakap dengan budak-budak. Ustazah jadi budak-budak. Kalau Ustazah bercakap dengan orang tua, Ustazah jadi orang tua. Dengar. Oh yelah tu cik. Ustazah dengar Makcik Rohana bercerita pasal rumah dia yang hanyut kan. Tinggal tangga je. Kan Ustazah tak sedar dah belikat sakit ke apa ke, slip disc ke apa. Terus duduk depan dia tengangak. Dia duduk atas kursi tu tengangak. Kan macam tu. Pegang paha dia. Ya Allah cik, betul ke cik? Orang tua suka kalau kita duduk menadah dia, kita dengar cerita dia, orang tua suka. Padahal kita bukan cakap apa pun. Kita dengar je. Mak kita macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lagi dah tua-tua ni, jangan duk main handphone je depan mak. Mak nak kita dengar cerita dia. Walaupun cerita mak tu dah kali ke 2000 kita dengar. Di umur 40 tahun dah kali ke 2000 kita dengar. Mak dulu masa kecil-kecil, kau tahu jambatan tu runtuh masa banjir. Ya Allah, dalam hati ini dah kali ke 1999. Masuk hari ni kali ke 2000 dah. Ya Allah, aku tak larat. Ya ke mak? Lepas tu jambatan tu bina balik kan mak? Pakcik jalan hujung. Macam mana kau tahu? Dah cerita dah mak. Daripada zaman kecil sampai ketua dengar. Tapi dia suka. Dia akan berkecil hati kalau kita dah mula menjauh. Duduk depan tapi asyik pandang handphone. Dipanggil tak nak pandang wajah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Jadi kita nak sebut apa? Faham, Nurul. Don't worry, be happy. Subhanallah. Buka terus dengan Ustazah Sinetron. Buka apa tu Urus Aniza, Masya Allah. Jadi penebus segala dosa, penghapus kesalahan anda. Indah kan sahabat-sahabat kalau kita tahu orang duk buat jahat kat kita, musibah datang dalam diri kita, Allah sedang hapus kesalahan aku. That's why orang yang tauhid keimanan dia tinggi, dia boleh senyum ketika dapat musibah. Anda faham tak? Aku tak faham lah orang-orang duk soleh-soleh baik-baik ni. Sahabat-sahabat Nabi ketika dapat musibah boleh berlari. Ya Rasulullah, aku dapat musibah. Pasal apa pula seronok dapat musibah ni? Bukankah engkau telah menyatakan ya Rasulullah, inna ma'al usri yusra, bersama sulit sekarang ni Allah sedang siapkan package senang. Ya Allah, sahabat, anda rasa tak apa yang Ustazah rasa? Macam mana para sahabat bila dapat musibah setelah turunnya ayat inna ma'al usri yusra, boleh berlari-lari bertemu Rasulullah dengan wajah ceria. Ya Rasulullah, dapat musibah.
Sebab musibah tu mereka tak pandang. Yang mereka pandang janjinya Allah, yusra. Bersama sulit ni, aku takkan stop kat sini. Ada bersamanya kesenangan. Jadi Masya Allah, kita hidup kat dunia ni sementara. Ada akhirat. So hidup, kena ingat mati. Atas dunia, tapi otak kita dah menjalar ke akhirat. Nanti aku ni syurga ke neraka. So dia tidak akan sembrono hidup atas dunia ni. Jadi jom kita bina jiwa yang bila kita dapat susah, kita tak nampak susah tu. Sebab kita nampak Allah yang maha besar, maka kecillah segala masalah kita. Kecil, Ustazah kata suami saya kena ambil orang ni, kecil lagi. Kan sahabat-sahabat? Sabar. Ya, itulah kesensitivitian seorang isteri apabila minta maaf sahabat. Saya tak tahu siapa apa-apa masalah ujian anda. Saya sebut sebab saya bergurau kan. Siapa tengok live apa tu panggil story Facebook punyalah tak reti kan sahabat-sahabat. Saya baru belajar benda tu masuk-masuk dekat story Facebook. Sebelum ni tak tahu FB story ke apa benda namanya tu. Saya masuk gambar ustaz pakai gelang. Gelang pink dapat kat KLIA semalam kuarantin. Gelang kuning tu saya rasa jemaah umrah maksud dah buang ke belum gelang kuning? Gelang kuning, Masya Allah nak bagi tu, tapi kena redha ujian. Subhanallah. Terpanjat tengok mata ustazah kan nanti masuk kerja. Gelang kuning tu gelang daripada pi umrah lah sahabat-sahabat. Saya duk gelakkan dia, bang pasal apa gelang kuning tu tak buang lagi? Settle dah, relax bro. Settle dah. Dapat gelang pink tu, hargai gelang pink. Lepas tu apa salahnya yang abang nak pakai? Sebab masa dia pergi seorang dulu, dia pakai visa turis, dia tak dapat gelang visa umrah tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. So abang tak nak gunting lagi. Sampailah abang gunting gelang pink ni. Remeh pula cik tengok sampai 2 gelang. Lepas tu sahabat, tak apalah bang 2 gelang. Jangan 2 isteri sudah. Dia cakap, Ustazah menentang poligami ke? Soalan daripada dengar kan. Bukan menentang poligami. Siapa kita untuk menentang poligami? Sebab itu ada Allah sebut dalam Quran. Kan? Tapi Ustazah berceramah, sebut kisah macam-macam sahabat-sahabat. Lepas tu hujungnya ada perkataan apa? Yang penting bukan suami Ustazah. Itu ke Ustazah Zailah. Ustazah buat lawak je sahabat-sahabat kan. Sebab ada kan dalam WhatsApp macam tu saya senyum. Bang cuba tengok WhatsApp ni, kelakar lah. Dia berceramah beria-ria. Lepas tu yang penting bukan suami Ustazah. So Ustaz sekarang ni tengah tidur pun ada gelang kuning dan gelang pink. Saya tak pasti orang lain ada ke tidak. Masya Allah, gurau-gurau sahabat-sahabat kan. Jadi maknanya bukan satu perkara yang mudah lah. Okay? Apa sahaja ujian, sedang kita penghapus kesalahan. Saya sebut dekat Ustaz semalam, bang ujian kita ni tak apa, bayar je untuk makcik tu. InsyaAllah Allah nak bagi rezeki lebih ni. Ya awak ni sukalah macam ni, relax je dia katakan. Dah betul takkan kita nak tinggal mokcik-mokcik tu dekat KLIA? 3 beranak tu. Ustaz kata 3 beranak ni memang daripada sana yang abang nak cakap pun serba salah ni, baru balik umrah. Kenapa? Aduh faham. Okey faham dah, tak payah cakap. Kan jadi uruskan saja sampailah selamat dia masuk hotel. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan memang menguji kesabaran lah maksudnya kan. Bukan menyusahkan grup, tapi tak reti nak bercakap. Kan tak tahu nak ni diam slow motion tu pun payah juga kan sahabat-sahabat. Jadi Ustaz uruskan semua. Tak apa, nanti ada ganti lain tu. Allah nak ganti yang lebih besar lagi. Kan bayangkan, kenapa bang? Budak tu kenapa? Pasal apa? Abang balik sekarang. Saya dah rindu ni abang balik sekarang. Tak payah layan jemaah tu, dah balik dah. Kau dah kenapa? Tunggu balasan Allah kan sahabat-sahabat. Okey, penebus dosa anda, penghapus kesalahan anda, pelebur kekhilafan anda. Dan perasan tak Facebook Ustazah selalu tulis. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amin. Siapa yang maknya tak sihat ni, subhanallah, Cik Ngah, semoga Allah beri kesihatan insya-Allah. Zahra Alias, yang penting bukan suamiku. Astaghfirullah, minta maaf sahabat-sahabat. Pagi ni bergurau pula. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang berduka, diuji Allah dengan macam tu kan. Semoga Allah jumpakan jalan keluar. Sebab bila Allah kata boleh, siapa kita untuk kata tak boleh? Jadi takdirnya Allah ni bermacam-macam pada kita sahabat-sahabat. Jadi nak ajar hati ni, ya Allah, kalau aku halang macam mana pun benda dah berlaku, ya Allah. Benda dah berlaku, aku halang macam mana pun. Sebab apa kita nak sebut? Syukurlah dia bernikah. Daripada dia berzina,
Kita kan bercita-cita nak jumpa suami kita lagi dalam syurga. Tak jadi Ustazah, saya dah tak jadi dah nak jumpa suami saya dalam syurga. Pula, kenapa kak? Sebab dia dah kahwin lain dah. Lantaklah dia nak pergi syurga, pergi. Habis tu akak nak pergi mana? Nak syurga ke neraka? Syurga lah Ustazah. Tak apa, saya kahwin dengan bidadara kat syurga. Confident pula masuk syurga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan confident masuk syurga. Jangan confident masuk syurga. Sebab kita tak banyak amal yang Allah terima, kita tak tahu. So Allah datangkan sebab Allah memang nak kita masuk syurga. Allah ciptakan syurga sebab Allah nak kita masuk syurga. So Allah datangkan ujian-ujian yang menjadi penghapus dosa kita. Allah datangkan ujian yang Ustazah sebut, bertabahlah sahabat, Allah sedang tinggikan darjatmu. Ujian apa pun sahabat, Ustazah nak cakap macam mana lagi dah. Allah sedang tinggikan darjatmu. Ini kata-kata yang sangat mahal, yang kalau kita nampak sahabat-sahabat orang kat dunia ni, kan, aku ni dekat pejabat kan, baru ni anda ada baca tak? Ustazah terbaca pelakon hebat di Taiwan, dia kena stroke tahun 2000. Lepas dia kena stroke tu, dia ambil pembantu rumah Indonesia. Lepas dia mati, pembantu Indonesia ni disuruh balik. Dalam wasiatnya pelakon Taiwan tu menghadiahkan apa berapa juta duit. Saya tak ingat dah kan. Tapi rasanya memang banyak gila duit dia bagi kat pembantu Indonesia ni. Banyak gila, tapi dia tak gila lah. Tak tahulah, jangan gila sebab terima duit yang terlalu banyak. Pembantu Indonesia ni boleh balik ke Indonesia dengan duit berjuta, dengan hadiah barang-barang kemas. Macam ni kalau kita kata, contohlah kalau pembantu Indonesia tu tak ikhlas kan. Okey, contoh masa dia, siapa nak bela aku stroke, kan, aku akan bagi nanti masa mati. Pembantu rumah ni dia cuma dapat gaji. Dia tak tahu yang nanti bila toke dia ni mati, dia akan diberi duit jutaan begitu. Sebab benda tu ada dalam wasiat si mati tu. Bayangkan, contoh macam kita sekarang lah kan, pecacai, kena jadi pecacai kat office bos. Contoh, tiba-tiba kita tengah kemas office bos, kita terbaca surat wasiat dia. Nanti bila aku mati, aku akan hadiahkan CEO company ini adalah budak yang aku selalu pecacai tu. Contoh, anda rasa macam mana? Ya Allah bos, pecacailah saya lagi bos. Pecacai tu bahasa mana? Soalnya pada pakai cakap. Ya Allah bos, bulilah saya lagi bos. Dalam hati, sebab aku dah tahu dah, nanti bila dia mati, aku yang owner kepada syarikat ni. Dia rahsia patut dia suka nak pecacai aku selama ni. Dia nak bagi aku kental ni, memahami selok-belok syarikat ni. Kita dah tahu kita akan naik darjat. Of course lah kita jadi semangat. Anda faham maksud Ustazah? Kita tahu ujian, musibah, Allah sedang naikkan darjat. Tapi kenapa kita buat bodoh dengan offernya Allah ni? Kita jangan buat bodoh dengan offernya Allah. Grab sungguh-sungguh. Bila kita dapat susah sahabat, memang aku susah, cari jalan keluar. Besar masalah aku ni, tapi Allah jauh lebih besar. Tunjukkan aku jalan ya Allah. Aku akan sujud lebih lama kepada Engkau. Aku akan sentiasa bersangka baik pada Engkau. Aku tak nak lemau dalam ibadah. Biar orang duk sakitkan hati aku ya Allah. Aku tak nak sakit di sana. Engkau sedang menjanjikan, Engkau sedang tinggikan darjat aku. Anda sedang mendaki tangga darjat untuk dinaikkan level oleh Allah. Anda pula yang terjun daripada tingkat atas ke bawah dengan sikap putus asa. Anda faham tak? Subhanallah sahabat-sahabat, itu menjadi rahsia orang beriman. Ditimpa musibah masih boleh tersenyum, masih boleh bersangka baik, masih boleh terima kasih ya Allah. Dan itulah bahasa orang-orang di dalam syurga. Kelak, semalam kita belajar sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalaulah kita tahu orang-orang yang diuji atas dunia ni, Allah masukkan menderu-deru mereka ke dalam syurga. Nanti di akhirat kita akan kata, ya Allah, kalau boleh balikkan aku ke dunia, Engkau potong-potonglah jasad aku ni. Tak apa, maksudnya derita macam mana, sakit berganda-ganda, tak apa ya Allah, asalkan nanti aku dapat menghuni syurgamu. Sebab di syurga itu tidak ada sakit perit deritanya lagi, hanya nikmat.
abadan abada yang luar biasa. Sebab tu syaitan dengki bila orang diuji. Hei, Tuhan dia sedang mendekat, Tuhan dia sedang sayang kat dia, Tuhan dia sedang naikkan darjat, so aku akan kacau dia. Tuhanmu dah tak sayangkanmu lagi dah. Maka engkau dah tengah kelaparan ni, kau merompak ajalah, kau buat je lah jahat. Setan cukup dengki dengan orang yang diuji kerana Allah sedang mendekat dengan orang yang diuji itu. Anda faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Subhanallah sahabat-sahabat. Allahu Akbar, ini peranan la tahzan untuk memberitahu kepada kita. Every day anda dengar, kan? Tapi kenapa anda tak nak kata setiap kali diuji, hatta apa? Sudu kita patah, ujian kecil. Rumah kita runtuh, ujian besar. Kita tetap disuruh memandang Allah yang maha besar dengan janji-janjinya yang tidak pernah palsu. Janji-janjinya tak pernah palsu. Keluar dah cerita 3 Abdul. Betul? Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah Ali Imran 195. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Maka orang-orang yang hajaru, berhijrah. My GM pun ada hari ni, Juwita Ghazali. Yes. Okay, semangat dah tu. Subhanallah. Yang diusir daripada kampung halamannya. Wa ukhriju min diyarihim. Sakit tau. Kita macam mana orang tak suka, kita tak pernah kena halau daripada kawasan rumah kita. Di rumah kita, siapa berani halau? Tapi sahabat-sahabat, pernah orang diuji dalam proses hijrah, diusir dari kampung halaman, yang disakiti pada jalanku, lagi nak buat kerjanya Allah, lagi ramai orang dengki. Biasa kan? Lain macam je Ustazah punya biasa. Kan? Lagi nak buat kerja Allah, lagi ramai orang yang sakit hati. Pelik, sahabat-sahabat. So jangan pelik-pelik. Don't pelik-pelik. Kan? Yang berperang dan yang dibunuh. Kita tak pernah sampai terlibat dengan peperangan. Kita tak ada adik-beradik keluarga yang dibunuh dalam peperangan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tidak merasai hidup seperti bumi Palestin yang tiap hari kita mendengar bedilan-bedilan yang demikian. Kenapa gelak Kak Nazar? Tang mana nak gelak tadi tu? Saya kan, bila habis kuliah dulu-dulu, saya duduk sempat tengok komen tau. Sekarang ni macam ramai gila yang komen. Kan? Gila tu bukan bahasa nak cakap gila. Gila tu orang muda. Kan ada orang muda menonton. Kan janganlah marah mak-mak. Relax bro. Macam tu. Dan yang dibunuh pastilah akan aku hapuskan. Jaminan Allah yang membuat kita baca Quran, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita faham pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Aku diuji begitu dahsyat, Allah sedang delete dosa dan kesalahan kita. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amboi Keflizul duk gelak Okey. Surah Fussilat ayat 35. Idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Allah, 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 sahabat-sahabat. Allahu Akbar. USJ ya, semoga Allah angkat tidak hujan. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Betul Kak Nazar, Cik yang duk bagi tahu macam itulah. Subhanallah. Tolaklah kejahatan itu. Ini kan idfa' billati hiya ahsan. Kalau anda faham maksudnya Quran, bila anda baca surah Fussilat ayat 35, anda rasa macam dibelai hati ni oleh Allah. Sedang macam mana kalau kita sedang susah, mak kita usap ubun-ubun kita kan, sahabat-sahabat. Allahu Akbar, Ustazah rindu suasana itu, subhanallah. Kita ada masalah, kita cari mak kita. Kan, mak akan usap ubun-ubun kita. Mak akan, tenangkan belakang bahu kita. Mak akan urutkan dada kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya sampai umur berapa ya sahabat-sahabat? Saya tak tahu anda nak jijik ke, anda nak geli, tapi itu mak saya.
Kalau saya cakap saya sakit, saya duduk ward, besok nak kena operation sebagainya, mak saya datang, mak saya jilat dada saya ni, jilat dada. Mungkin bagi anda geli, tapi tu mak saya. Subhanallah, mak jilat, insya-Allah penawar, besok pisau nak lalu pun sihat ni, sembuh. Positif mindanya. Subhanallah. Jadi kita tak takut. Kita ada mak kita membelai. Itu baru mak. Bayangkan Tuhan Allah membelai emosi kita dengan janji-janjinya. Tapi sebab kita tak faham Quran, jom kita bertadabbur akan Quran, sahabat-sahabat. Apa kata Fussilat 35? Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Kan Ustazah Zai selalu cakap, mak Ustazah selalu bila mak sampai hati orang buat macam ni, tak apa, tak payah buat jahat dengan orang, buat je baik. Yang jahat-jahat tu nanti Allah yang balas. Kita tak payah balas, kita bukan Tuhan. Kerja kita buat je baik. Simple word. Mak saya tak pernah sing-sing lengan, balas balik, bakar rumah dia. Tak pernah. Jangan anda jadi mak yang macam tu. Anak balik mengadu, ibu tadi kan ada kawan ambil pensel adik. Besok berapa pensel adik dia ambil? Dia ambil pensel adik 1, ibu. Besok pergi buka pensel box dia, ambil 2 pensel dia. Boleh ke ibu, cikgu tak bagi mencuri? Tak apa, sebab semalam dia ambil pensel adik, ambil je lagi 2. Yang satu lagi tu kenapa? Adik ambil 1 je lah ibu. Tak payah, ambil je 2. Satu lagi tu denda. Siapa suruh dia curi pensel adik? Mak apa kawan ni? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mak apa? Subhanallah. Subhanallah. Semoga USJ dilindungi Allah daripada cuaca buruk, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli. Betul Juwita Ismail, sangat rindu. Tuhan kita kata pada kita, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sahabat, tak rugi buat baik dengan orang. Percayalah. Walaupun orang tu tak suka dengan kita, kita duk rasa, kita dengar mokcik-mokcik bawang cakap orang tak suka kat kita, orang tu, kita tetap buat baik dengan dia. Malas nak pergi surau. Kenapa malas nak pergi surau? Ada orang tak suka dengan saya. La ilaha illallah. Berapa orang datang kat surau? 100 orang. Yang tak suka tu berapa? Seorang je. La ilaha illallah. Saya ingat yang tak suka tu 99 orang. Yelah Ustazah ingat apa? Seorang tu tak suka kat saya, benanah tahu hati saya. Alah, relax cik. Yang tak suka tu baru seorang. Cik tetap kena buat baik dengan dia. Percayalah satu hari dia akan join 99 orang yang suka cik. Ya ke Ustazah? Ya, Allah yang cakap. Jangan kita fokus 99 orang suka kita, otak kita ni diberatkan dengan satu yang tak suka. Kau dah kenapa? Cuba timbang sahabat-sahabat. Kan dah kena dengan Ustazah Zai. Kau dah kenapa? Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Tengok Nabi SAW dimusuhi oleh satu-satu kerajaan. Apa antara tips dakwah? Berkahwin dengan anaknya. Akhirnya hubungan musuh menjadi sahabat. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masa dah habis saya baru perasan. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim adalah orang-orang yang orang-orang Muslim lainnya selamat daripada gangguan tangan dan lidahnya. Hey, mengaku beriman sahabat-sahabat, mengaku beriman, tapi lidah jahat itu tak beriman. Mengaku beriman, tapi tangan jahat. Apa tangan jahat? Merampas hak orang, memukul orang, menzalimi orang. Ini perbuatannya tangan. Sebab tu tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Celaka ke atas kedua tangan Abu Lahab. Kenapa celaka tangan Abu Lahab? Kenapa bukan pipi, kaki? Kenapa? Sebab tangan ni gambaran usaha. Anda hidup di dunia berusaha, tapi anda zalim pada orang. Anda tak menggunakan tangan ini kepada yang baik, maka anda tak beriman. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah. Lidah kena baik, tangan kena baik. Inilah orang Islam yang baik. Wah, status Facebook, akulah Islam yang baik, reda atas ujian. Tapi mulut
Apa hal engkau beli rumah sini, dah tahu kawasan banjir kan? Kalau aku hidup lah, murah pun aku takkan beli. Koyak hati orang tu. Terima kasih, saya pinjam bahasa koyak. Jarang pula saya sebut perkataan koyak. Artinya, ketika bertemu dengan orang yang pernah menyakiti anda, maka hadapilah dengan tersenyum. Tu dia, Dr. Aida Al-Qarni sukalah habak lagu ni. Kalau ada orang yang sedang menyakiti anda, jumpalah dia dengan keadaan tersenyum. Macam, boleh? Ngaku-ngaku boleh ke tak? What, Ustazah? Orang sedang sakiti kita, kita disuruh datang dengan senyum. Ya, ini pesanan la tahzan. Just do it. Ustazah buat dah. Ustazah dah buat, sahabat-sahabat. Geram ni tau. Masa nak senyum depan orang tu macam terpisat-pisat. Macam kelat dia senyum tapi paksa senyum. Senyum sebab Allah yang suruh melalui nasihat Dr. Aida Al-Qarni, siapa yang menyakiti anda, anda datangi dia dengan senyum. Aku ni kalau rasa sampai kat depan muka dia nak hempuk je tapi senyum. Ustazah, kenapa Ustazah? Ni contohlah sinetron Ni ada kuih lebih daripada masjid tadi, teringat agak suka makannya kuih ni. Tak apa, letak je kat situ. Kak anak sihat, okey, Alhamdulillah. Hati kata, ya Allah kuatkan aku, ya Allah kuatkan aku, ya Allah ketak gigi ni. Buat lagi. Besok dia, dia tak pandang bang, depan mata sayang dia campak kuih tu dalam tong sampah. Besok buat lagi, senyum. Kecuali dia angkat senapang. Esok kau datang lagi, aku tembak dengan senapang putih. Jangan pergi dah. Jangan pergi. Sebab takut dia angkat senapang sungguh. Mampu kita sagi. Sahabat-sahabat. Tapi kalau setakat dia jeling, biasa. Orang tengah sakit hati kat kita, orang tak suka kita, biasa dia jeling kita tu. InsyaAllah dia takkan angkat senapang. Buat je baik, buat je baik. Senyum, jumpa dia senyum. Jangan hampa duk menyelingkuh ke tempat lain pula. Pasal apa kot jalan jauh, jalan dekat ada menyampah tengok muka si Fulan tu. Jangan ikutkan hati yang benci pada orang. Anda nak masuk syurga, di dalam syurga tak ada hati yang saling benci. Walau salah apa pun sahabat-sahabat. Dengan kata-kata yang baik. Senyum ni dengan kata-kata yang baik. Dan dengan wajah yang berseri-seri. So Ustazah mula-mula train diri, senyum juga tapi macam gitu bercakap gitu kan. Tapi dia suruh wajah berseri. Pula dah aku dah senyum. Suruh kata-kata yang baik pula. Suruh wajah berseri-seri pula. Ya Allah sakitnya dalam ni. Tak apa, paksa lagi. Akhirnya kita tak kisah dah. Macam bodoh je orang. Kita tahu orang tu tak suka kita, tapi kita still buat baik dengan dia. Anda paksa diri anda buat, anda akan dapat hasil yang sangat superb. Qalqalah kubra atau belakang, superb. Sehingga hilanglah sumber permusuhan dan padamlah api pertengkaran. Subhanallah. Terakhir, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lebih benar. Ini kalimah hiya ahsan. Jauh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Buat je kebaikan, buat je benda benar. Sesungguhnya syaitan akan selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Ingat, kita duk ada benci kat orang ni sebab setan. Kita duk putus asa dengan ujian yang Allah beri ni sebab setan. Setan yang istiqamah. Kenapalah kita ni tak nak tiru sikapnya setan? Ustazah Zai ni ajaran sesat ni. Dia suruh tiru setan. Memanglah sahabat, bukan perkataan istiqamah selayaknya. Tapi nak cerita, setan tak pernah putus asa. Dan dia janji depan Allah dia akan ganggu kita selama-lamanya sampai kita mati baru dia puas hati. Maka kenapa kita nak bagi laluan untuk syaitan masuk? Kita ada benci kat orang, syaitan punya highway luas masuk dekat diri kita. Bila ada benci cepat, ya Allah, ya, seorang je pun yang benci. Yang benci aku tu dia tak suka aku dalam bab gitu je. Bab lain dia suka. Cari, jangan sampai ada benci. Subhanallah. Orang tak suka kita itu masalah dia. Hebat Latifah Sukarjo. Terima kasih Ustazah Latifah Sukarjo. Subhanallah. Okey, kita habiskan dengan jadilah penyebar kebahagiaan. Ini sahabat-sahabat la tahzan. Sesungguhnya lembaran orang-orang mulia penuh dengan tabiat kebahagiaan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kan kalau tengah duk sinetron, buat lawak macam ni kan,
Semalam saya ditelefon oleh siapa? Ikram PTS, dia nak combinekan Ustazah menulis satu buku ilmiah. Saya tak layak menulis buku ilmiah sebab saya bukan orang alim, sahabat-sahabat. Jadi dia pun nak bagi peluang tu pada Ustazah untuk target jualan pesta buku tahun depan. So Ustazah pun berulang kali lah cakap, janganlah Ustaz, saya bukan orang alim, saya tak reti, saya tulis-tulis benda-benda yang saya duk lalu. Tak yalah, tak apa Ustazah, kami dah buat keputusan, kita nak ambil Ustazah bla 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 bla. Lepas tu Ustazah pun cakap macam ni kat dia, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Ustaz pilih saya? Sebabnya Ustaz tak pernah pun dengar. Ustazah jangan cakap, saya pengikut Latahzan tau. Masya-Allah. Saya malu tau sahabat-sahabat bila ada ustaz-ustaz kata, kan, kawan-kawan asatizah kata tengok Latahzan. Saya tak, alamak, tengok Latahzan, dah lah aku duk buat lok-lak dalam Latahzan tu. Tapi rupanya Masya Allah dia penak poin-poin dalam Latahzan ni untuk Ustazah pindahkan pula dalam bentuk penulisan. Subhanallah, bukan sebab Ustazah sahabat-sahabat, tapi sebab kita menggunakan kitab rujukan yang kalau anda tak rujuk kepada dia dalam cara nak merawat hati, nak membersihkan diri, memang rugi. Kan Ustazah mulakan sebab PKP, Allah cantumkan hati-hati kita, kita sedang membina kekuatan dalaman dan hati, luaran datang apa saja kita kental kuat insya-Allah. Bye-bye, nak goreng nasi untuk orang yang kuarantin. Hebat tak Ustazah? Hebat sebab apa tahu? Orang yang kenal tahulah. Ya ke Ustazah dia nak masak? Biasalah kan, suami dah balik, tak balik lama, kenalah masak juga. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.